Pilihan Raya Kecil Dun Melo ditangguhkan. Masjid jadi pusat transit keganasan rumah tangga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah edisi Selasa 4 Mei 2021 bersama saya Fahazim dan rakan jurubahasa isyarat Khairul Nisa Ko Abdullah. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baik saudara, lintas langsung negeri akan kita mulakan dengan perkembangan di Sabah bersama Muhammad Syahrizam Awang yang akan membawakan liputan mengenai Pusat Latihan Aero Angkasa Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Diikuti lintas langsung dari Sarawak bersama Vanessa Mering membawakan paparan berita mengenai Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia yang akan dibuka di Kapit. Dan akhir sekali, kita akan bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa membawakan perkembangan berita dari Terengganu dengan fokusnya cabaran pengusaha teksi di lapangan terbang Sultan Mahmud. Terus setia sejam bersama kami di Berita Wilayah. Baik saudara, pilihan raya kecil Dun N23 Melo yang sepatutnya diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan kerusi itu pada 30 April lalu ditangguhkan. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Ikmalruddin Ishak berkata, penangguhan itu selaras dengan proklamasi darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 11 Januari lalu. Ia juga selaras peruntukan Seksyen 13 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 berkaitan pilihan raya Dun yang sedang berkuat kuasa. Datuk Ikmalruddin berkata pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Kelantan Datuk Abdullah Yaakob berhubung kekosongan luar jangka kerusi Dun berkenaan. Hujung bulan lalu, Allahyarham Dr. Mat Yusnan Yusof meninggal dunia di kediamannya akibat serangan jantung. Fungsi masjid bukan sahaja sebagai tempat beribadah, malah turut diperluas untuk menjamin kesejahteraan ummah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjadikan masjid sebagai pusat transit keganasan rumah tangga. Projek tersebut antara inisiatif di bawah Pelan Pengimarahan Masjid-Masjid Wilayah Persekutuan 2020-2024 melalui teras sosial, komuniti dan alam sekitar dengan penjenamaan Masjid Prihatin. Justru dengan kolaborasi masjid sebagai tempat pusat transit, maka masjid menghulurkan bantuan seadanya untuk meringankan dan menyelesaikan masalah tersebut. Sekurang-kurangnya ada tempat untuk bernaung dan ada tempat untuk berpaut buat sementara sebelum penyelesaian yang lebih tamat lagi, yang lebih berkesan lagi dapat dilaksanakan. Dua masjid dipilih sebagai perintis program iaitu Masjid Wilayah Persekutuan dan Masjid Al-Ghufran pinggiran Taman Tun Dr. Ismail dengan berpandukan prosedur operasi standard khusus yang disediakan. Manakala 12 masjid di Wilayah Persekutuan dipilih menjadi pusat aduan dan khidmat kaunseling. Kita telah pun melatih 19 orang daripada masjid, daripada 19 daripada masjid sebagai dijadikan pusat aduan. Ini telah diberikan latihan kepada mereka. Jadi supaya ada SOP tertentu yang perlu apabila mereka ini sampai di masjid dan ini sebagai hanya pusat transit sementara sebelum kita mendapat perintah daripada mahkamah. Lepas tu dia akan dipindahkan kepada pusat perlindungan wanita.
Hujan lebat beserta angin kencang yang melanda sekitar Perlis kira-kira pukul 7.30 hingga 8 malam semalam mengakibatkan 22 rumah rosak. Ia melibatkan kawasan Sanglang, Simpang 4 dan Gua Sanji. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, pancian awal mendapati ada rumah yang rosak keseluruhannya, manakala sebahagian lagi melibatkan bumbung dan kayu serta dinding rumah. Bantuan awal berupa kit bencana, bakul makanan, selimut, tikar dan keperluan asas untuk setiap keluarga disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. Lawatan pada ini akan mengesahkan butiran keperluan dan insya-Allah kita akan cuba mempercepatkan seawal hari ini untuk menyegerakan penyaluran sumbangan dan pertukaran bantuan kepada mereka yang memerlukan, dan kaedah yang kita gunakan adalah sumbangan untuk kita berikan ruang kepada mereka bagi membaik pulih rumah mereka melalui pemilihan tukang dan juga kontraktor oleh pihak pemohon itu sendiri. Beliau ditemui RTM ketika mengadakan lawatan dan bancian rumah yang rosak akibat ribut di sekitar Simpang 4, Sanglang dan Gua Sanji. Muhammad Soleh Hamid yang terlibat dalam bencana itu tidak menyangka kejadian ribut akan berlaku. Dan sempat ukur basah lagi, datang ke belah ruang tamu ni, saya jangka benda tu berlaku di bahagian depan parking kereta, tapi dah tengok ruang tamu, sebenarnya ruang tamu tu yang jadi, yang keadaan yang macam ni, yang bumbung yang diangkat, yang diangkat angin dan telah diletakkan di belakang dalam sawah sana tu. Dua kru cedera selepas kapal buatan diesel terbakar dalam kejadian di perairan Pengkalan Well, Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian berlaku kira-kira 5.20 petang semalam. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran manakala dua anak kapal diselamatkan. Turut membantu memadam kebakaran bomba sukarela kawasan Pengkalan Well. Makluman kapal ni membawa diesel sebanyak 150,000 liter. Jadi tindakan pantas oleh bomba dapat menyelamatkan kawasan repair kapal yang ada di Maclean Strait. Dua kru yang melecur dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk menerima rawatan. Tindakan pantas anggota bomba itu melegakan pemilik kapal lain kerana bahan diesel itu mampu merebak. Tambahan pula, kawasan terbabit ialah lokasi membaiki kapal. Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Perak tetap bersiap siaga menjaga kedaulatan perairan negara meskipun di bulan Ramadan. Mereka berwaspada dengan cabaran berdepan cubaan sebarang jenayah ketika menjalankan rondaan di Samudra Negara. Muhammad Amir Muhammad Ruzi ada laporannya. Berpeluang mengikuti APMM menjalankan rutin rondaan di sekitar perairan negeri Perak, satu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Melihat semangat dipaparkan anggota APMM ini jelas membuktikan bahawa mereka bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab memastikan perairan negara kekal terpelihara. Walaupun di bulan Ramadan, Pengarah Maritim Perak, Kapten Maritim Syarizan Rahman berkata, rutin rondaan tetap dijalankan seperti biasa. Kita telah melaksanakan sebanyak 267 pemeriksaan terhadap kapal-kapal dan juga bot nelayan, kapal dagang, ada juga bot tunda yang menghasilkan satu kali tangkapan di bawah Akta Perikanan. Jelas beliau, lokasi titik panas menjadi tumpuan utama mengekang kegiatan tidak bertanggungjawab. Satu kapal yang kita letakkan di kawasan sepadan itu adalah kawasan hotspot di mana kehadiran bot nelayan Indonesia dan juga gangguan penguatkuasa negara jiran kita letakkan sebagai hotspot beroperasi di kawasan hotspot. Manakala untuk bot yang beroperasi di coastal, mereka diletakkan di kawasan-kawasan hotspot untuk penyeludupan parti dan juga kesalahan-kesalahan akta persekutuan yang berlaku di zon maritim Malaysia. Kesempatan rondaan di bulan Mulai ini digunakan anggota maritim untuk mengedarkan pelekat program pencegahan cari lamat kepada komuniti sekitar. Sekiranya perlukan bantuan kapal karam ataupun penampak kapal-kapal lain yang karam yang mengalami apa-apa masalah di laut, boleh terus hubungi 999 untuk bantuan Maritim Malaysia.
membantu di laut. So ni hendaklah dilekatkan di kapal untuk mudah untuk lihat. Untuk rondaan kali ini, 3 buah bot digerakkan iaitu pengawal 17, penggalang 13 dan perkasa 23 dengan kekuatan 24 anggota. Yang pasti, tak kala orang awam berbuka puasa di rumah, mereka inilah antara barisan hadapan yang terus cakna memastikan keamanan dan kedaulatan perairan negara selamat dan terpelihara. Laporan Muhammad Amir Muhammad Ruzi, Berita RTM. Zakat Melaka dijangka meningkat tahun ini terutama untuk pembayaran zakat fitrah selepas menetapkan 2 kadar bayaran iaitu RM7 dan RM14. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Ibrahim Fadzil, kesedaran umat Islam mengenai pembayaran zakat juga dilihat semakin meningkat. Dan kita tengok kadar trend ni yang bayar RM14 pun boleh tahan ni ramai ke. Dengan pembayaran RM14 ni kita yakinlah kutipan kita akan meningkat. Pada tahun lepas kita kutip 4.5 juta dan kita jangkakan pada tahun ini mungkin 5 juta atau 5 juta lebih sikit. Beliau berkata demikian selepas program Pautan Kasih Ramadan di Bukit Piatu. Katanya 953 amil dilantik terdiri daripada pegawai syarak, pejabat awam dan wakil industri bagi menjalankan pungutan zakat fitrah. RM13,000 diperuntuk bagi program berkenaan kepada 100 penerima dari 20 sekolah sebagai persediaan hari raya. Meneruskan tanggungjawab sosial korporat, program Jelajah Ramadan RTM 2021 diteruskan di Labuan. Untuk laporan seterusnya bersama Harjay Jack di Labuan. Terima kasih. Saya kini berada di Simpang Idaman, Kampung Sungai Bedawan, wilayah Persekutuan Labuan, lokasi terakhir bagi pengisian program Jelajah Ramadan Ziarah Kasih yang mana hari ini kaki tangan dan juga selebriti Labuan FM beserta dengan rakan strategik membuat lawatan ziarah ke 3 lokasi di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Bersama-sama dalam lawatan ini adalah pengarah Jabatan Penyiaran Labuan dan juga pengurus Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan Labuan, Mat Fazli, Mat Saad dan juga wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Labuan. Jadi seketika kita bersama dengan pengarah penyiaran Labuan Puan Aminah untuk kita dapatkan sedikit Puan ya perincian penganjuran program peringkat Labuan ini. Jadi boleh Puan kongsikan pengisian yang dijalankan hari ini. Okey, hari ini tim Jelajah Ramadan daripada Labuan FM bersama dengan rakan strategik kita lah iaitu daripada MAWIP dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan melakukan kunjung ataupun ziarah kasih di 3 buah kampung lah, di 3 buah rumah iaitu di Kampung Tanjung Aru, Kampung Bukit Kalam dan juga sekarang ni kita berada di Kampung Sungai Bedaun. Okey. Program Jelajah Ramadan ni ialah di mana kita merupakan satu cakna komuniti lah ataupun juga tanggungjawab sosial Labuan FM yang ditunjukkan oleh Labuan FM. Bukan saja kita di udara tetapi kita juga turun ke Padang lah, turun ke Padang untuk melihat ataupun bersama-sama dengan masyarakat yang memerlukan bantuan. Jadi kita harapkan apa yang kita bawakan hari ini bersama dengan rakan strategik kita dapat membawa sedikit perubahan dan menceriakan lagi dan juga dapat membantu masyarakat dan khususnya keluarga yang terlibat ini untuk meneruskan kehidupan dengan lebih selesa. Baik, terima kasih Puan. Jadi meski memasuki tahun ke-9 penganjuran di Labuan julung kalinya, penganjuran tahun ini sedikit berbeza kerana dijalankan secara kecil-kecilan selaras dengan suasana norma baru. Namun program ini cukup berkesan dalam memainkan peranan mendekati masyarakat setempat serta fungsi menyampaikan mesej dan agenda kerajaan. Sekian sahaja Jelajah Ramadan dari wilayah Persekutuan Labuan. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Harji atas laporan itu tadi. Saudara, berita wilayah kami teruskan dengan sidang media khas PKP oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian.
Di dalam mengekang penularan COVID-19, kerajaan sentiasa menilai semula arahan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, khususnya di negeri-negeri yang mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak. Penilaian semula secara berterusan ini juga berpandukan sistem amaran awal, iaitu Hotspots Identification for Dynamic Engagement ataupun HIDE, yang dibangunkan oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sistem HIDE ini membolehkan kerajaan untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Bagi memastikan tiada kekeliruan, segala keputusan dan pengumuman pelaksanaan PKP di mana kawasan ataupun negeri akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan selepas ianya diputuskan di dalam mesyuarat ataupun sidang khas MKN. Kerajaan Selangor melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor serta MKN Selangor telah membentangkan cadangan kepada MKN untuk melaksanakan PKP di negeri Selangor. Setelah merujuk kepada laporan daripada HIDE, maka mesyuarat setelah merujuk kepada laporan daripada HIDE dan juga di atas nasihat dan juga pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, maka sidang khas MKN bersetuju untuk melaksanakan PKP ke atas 6 daripada 9 daerah di Selangor. Daerah-daerah berikut adalah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat serta Sepang. PKP bagi daerah yang terlibat akan mula berkuat kuasa pada 6 Mei sehingga 17 Mei 2021. Manakala 3 daerah lagi yang tidak terlibat iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berada di bawah PKP bersyarat ataupun PKPB. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Negeri Selangor telah mencatatkan kes harian yang tinggi sejak 20 April sehingga 4 Mei 2021. Dengan itu, pergerakan merentas negeri dan daerah dalam 6 daerah ini adalah tidak dibenarkan sama sekali kecuali kes-kes yang berkaitan dengan urusan kecemasan, kematian dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan kerja. SOP di kawasan di kawasan PKP sama seperti SOP PKP di kawasan-kawasan yang lain seperti di Kelantan dan 5 daerah di Kedah seperti yang telah pun diumumkan. Sebagai contoh, premis makanan seperti restoran, food truck, penjaja dan kios dibenarkan beroperasi dari 6 pagi sehingga 12 malam sahaja. Ini berbeza daripada kawasan lain yang boleh membuka perniagaan sehingga waktu sahur. Seperti yang telah pun diumumkan. Kedai-kedai runcit seperti kedai serbanika, keperluan harian serta farmasi dibenarkan daripada 6 pagi hingga 10 malam. Stesen minyak boleh beroperasi daripada 6 pagi hingga 10 malam kecuali di
lebuh raya yang dibenarkan selama 24 jam. Selain daripada itu, hospital, klinik, makmal perubatan boleh beroperasi seperti biasa. Operasi pasar harian, pasar tani, pasar awam, pasar minggu juga dibenarkan daripada 6 pagi sehingga pukul 2 petang. Manakala bagi bazar Ramadan di kawasan PKP masih dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang ketat. Walau bagaimanapun, untuk meneruskan ataupun menutup operasi bazar Ramadan di kawasan PKP ini, kita serahkan juga kepada kerajaan negeri melalui PBT, yang mana mereka boleh menutupnya. Jadi aktiviti ekonomi di kawasan PKP yang diumumkan ini dibenarkan, cuma dengan SOP yang ketat dan juga perubahan dari segi masa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, aktiviti sosial tidak dibenarkan. Walaupun ianya boleh dirujuk segala detailnya, boleh dirujuk ke dan dengan mengakses laman sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Jadi untuk mendapatkan detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh, rujuklah kepada laman sesawang ini. Ini yang melibatkan 6 daerah yang saya sebutkan tadi. Sidang khas MKN juga meneliti pembentangan daripada Jabatan Kemajuan Islam JAKIM mengenai SOP Hari Raya Aidilfitri yang dijangka akan disambut pada 13 Mei 2021. Antara SOP yang telah pun kita persetujui ialah bagi takbir raya di masjid ataupun surau, ianya dibenarkan di kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Walau bagaimanapun, ianya adalah mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Sekali lagi saya ingin perjelaskan, kadang-kadang ramai yang agak keliru dengan SOP di masjid. Kadang-kadang ramai yang menyalahkan MKN dan Kerajaan Persekutuan. Suka saya perjelaskan bahawa kuasa yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam adalah terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi apa-apa SOP yang dikeluarkan selama ini pun, solat tarawih dan sebagainya adalah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama kerajaan negeri. Jadi walaupun kita benarkan, tetapi ianya ditentukan SOP-nya oleh kerajaan negeri dari segi jumlah yang hadir dan sebagainya. Namun begitu di kawasan PKPD ianya tidak dibenarkan. Amalan takbir dari rumah ke rumah adalah tidak dibenarkan di kesemua kawasan PKP. PKP, PKPD, PKPB dan PKPP. Mengenai solat sunat hari raya, bagi kawasan PKP, PKPB dan PKPP, kita membenarkan solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau. Namun seperti saya katakan, bagi menentukan jumlah kehadiran, siapa yang boleh hadir, sama ada wanita, kanak-kanak dan sebagainya, adalah terletak di bawah keputusan yang akan dibuat oleh pihak berkuasa agama negeri, yang mana pihak berkuasa agama negeri biasanya akan memaklumkan kepada setiap masjid dan surau di negeri masing-masing. Walaupun solat sunat hari raya di masjid dan surau tidak dibenarkan di kawasan PKPD yang diperketatkan. Mengenai jamuan selepas hari raya di masjid dan surau, jika ada, ianya tidak dibenarkan di kawasan PKP dan PKPD. Jadi jamuan hari raya tidak dibenarkan di masjid. Walaupun bagi kawasan
PKPB dan PKPP, jamuan selepas solat hari raya dibenarkan tertakluk pada pihak berkuasa agama negeri dan jawatan kuasa masjid dan surau digalakkan, walaupun pihak berkuasa agama negeri boleh menentukan, tetapi kita menggalakkan, kita menasihatkan supaya juadah adalah secara berbungkus diedarkan dan diedarkan kepada jemaah untuk dibawa pulang. Mengenai ziarah hari raya, bagi kawasan PKP, ianya dibenarkan pada 1 Syawal sahaja dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa mengikut saiz rumah dengan penjarakan fizikal. Bagi kawasan PKPB dan PKPP, ziarah hari raya juga dibenarkan, iaitu daripada 1 sehingga 3 Syawal. Namun begitu, kawasan PKPB kehadiran terhad kepada 20 orang untuk satu-satu masa, manakala bagi kawasan PKPP kehadiran tetamu terhad tidak melebihi 25 orang pada satu-satu masa. Itu pun ianya mengikut saiz rumah dan perlu ada penjarakan fizikal. Misalnya kalau rumah yang kecil tidak boleh melakukan penjarakan fizikal. Kalau 25 orang itu terlalu ramai, bedah berimpit, jadi kita tidak membenarkan. Manakala bagi kawasan PKPD, kita tidak membenarkan menerima kunjungan tetamu daripada luar, tetapi hanya keluarga di dalam rumah sahaja. Ya. Di dalam memastikan penularan wabak ini terkawal, tuan-tuan rumah yang menerima pengunjung digalakkan untuk menyediakan alat pengimbas suhu badan. Kalau boleh menggunakan QR code MySejahtera, itulah yang terbaik, dan menyediakan buku bagi mencatatkan nama dan nombor telefon. Ini tujuan dia adalah untuk menjaga keselamatan kita selaku tuan rumah, dan yang keduanya, jika berlaku apa-apa kes, maka kita boleh membuat kontak tracing ataupun pengesanan kontak rapat yang datang berhari raya di rumah kita. Mengenai ziarah tanah kubur, kita membenarkan bagi kawasan PKPB dan PKPP dengan syarat hadnya tidak melebihi 6 orang bagi satu lot ataupun satu petak kubur, serta tidak melebihi 30 minit. Walaupun ziarah tanah kubur bagi kawasan PKP dan PKPD adalah tidak dibenarkan. Seperti saya sebutkan tadi, saya dah sebut tadi, bagi kawasan PKPD, sambutan hari raya di kalangan keluarga di dalam rumah yang sama. Penganjuran rumah terbuka. Ini ramai yang tanya ni. Rumah terbuka, penganjuran rumah terbuka sama ada di kawasan PKP, PKPD diperketatkan, PKP bersyarat, PKPB, dan juga PKP pemulihan, PKPP adalah tidak dibenarkan. Jadi penganjuran rumah terbuka tidak dibenarkan tahun ini. Itu adalah untuk SOP Hari Raya Aidilfitri. Ya. Bagi memperkasakan lagi sistem haid, kerajaan telah membuat keputusan untuk mewajibkan penggunaan aplikasi MySejahtera
di semua tempat awam, premis perniagaan, pejabat, masjid serta rumah-rumah ibadat dan atau semua premis yang menerima pengunjung. Dan kita nak kata sekali lagi, saya nak tegaskan bahawa penggunaan ini diwajibkan, semua premis diwajibkan mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun ada pengecualian, iaitu bagi kawasan yang tidak ada capaian internet, khususnya di kawasan kampung dan pedalaman, mereka boleh menggunakan buku pendaftaran seperti biasa. Tetapi jika boleh, kita perlukan semua menggunakan MySejahtera kerana kita boleh mengesan melalui HAD yang bekerjasama dengan yang ada hubungan dengan MySejahtera. Mereka boleh membuat pengesanan dari segi kes-kes positif yang berlaku di kawasan yang mengimbas MySejahtera. Jadi kalau tidak ada imbasan MySejahtera, walaupun berlaku kes yang berkaitan dengan positif ini, ianya tidak dapat dikesan. Dia dipanggil blind spot, tidak dapat dikesan. Jadi agak sukar untuk mengesan kontak rapat ini. Sebenarnya penggunaan MySejahtera ini memang telah pun kita wajibkan, cuma saya nak mengingatkan dan menjadi kesalahan kalau tidak menggunakan MySejahtera ataupun merekod nama di dalam buku. Sebab itu hampir setiap hari ramai yang diambil tindakan oleh pihak berkuasa kerana tidak menggunakan MySejahtera. Saya ingin maklumkan beberapa kes yang berkaitan dengan PKPD yang statusnya mungkin ditamatkan ataupun dilanjutkan. Di kawasan PKPD di Rumah Panjang Matthew, Pakan, Sarike, Sarawak dijangka tamat pada esok 5 Mei. Jadi dalam tempoh itu sebanyak 16 dalam tempoh PKPD sebanyak 16 kes positif telah direkodkan oleh KKM hasil daripada keseluruhan 67 ujian saringan yang dilakukan di rumah panjang tersebut. KKM mengesahkan terdapat penurunan kes dan kluster adalah terkawal, manakala kes terakhir telah direkodkan pada 26 April 2021 iaitu 14 kes sahaja. Setelah membuat penilaian risiko atas nasihat KKM, maka kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Rumah Panjang Matthew, Pakan, Sarike, Sarawak pada 5 Mei seperti yang dijadualkan. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPD di 3 taman perumahan iaitu Taman Aman 3, Taman Aman Jaya dan Taman Palm Heights. Taman Palm Heights, Lahad Datu, Sabah yang dijadualkan tamat besok 5 Mei. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 174 ujian saringan di ketiga-tiga taman tersebut, namun hanya 3 kes positif direkodkan. KKM mengesahkan terdapat penurunan kes dan kluster adalah terkawal, manakala semua kes positif telah menerima rawatan. Setelah membuat penilaian risiko atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Taman Aman 3, Taman Aman Jaya dan Taman Palm Heights, Lahad Datu, Sabah pada 5 Mei seperti yang dijadualkan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Rumah Panjang Dinggai, Pakan, Sarike, Sarawak yang dijadualkan tamat pada hari besok. Sebanyak 21 kes positif telah direkodkan hasil daripada keseluruhan 51 ujian saringan
KKM juga memaklumkan masih berlaku penularan kes di kalangan penghuni rumah panjang tersebut serta terdapat kes baru direkodkan di lokaliti ini. Setelah membuat penilaian risiko dan atas nasihat KKM, maka kerajaan bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di rumah panjang Dinggai, Pakan, Sarike, Sarawak sehingga 19 Mei 2021. Jadi kita sambung lagi. SOP PKPD adalah sama saja dan boleh rujuk kepada website MKN. Saya nak jelaskan secara ringkas saja mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Semalam 301 individu telah ditahan di atas kesalahan engkar SOP. Daripada jumlah itu 293 individu di kompaun, manakala 8 lagi direman. Antara kesalahan yang direkodkan 127 kesalahan kerana gagal merekod butiran diri dan daftar masuk premis. Saya dah sebutkan tadi. Kita wajibkan. Seterusnya tidak memakai pelitup muka, tiada penjarakan fizikal dan lain-lain. Jadi nampaknya basic ataupun asas SOP ni 3 perkara. Perkara asas yang saya percaya ini sudah pun menjadi norma, sudah diketahui oleh umum. Siapa pun tahu. Semua tahu, iaitu mesti memakai pelitup muka, mesti ada penjarakan fizikal dan mencuci tangan ataupun sanitize tangan masing-masing. 3 perkara itu memang dah menjadi asas. Tapi sehingga ini masih lagi ada kes yang gagal memakai pelitup muka di tempat awam. Jadi saya harap perkara ini tidak berlaku. Kerana ianya sudah kita dah pun setahun lebih mengamalkan, dinasihatkan hampir setiap hari dengan perkara yang sama. Mengenai Ops Benteng, semalam Ops Benteng telah menangkap 9 orang termasuk 4 penyeludup dan 9 parti serta merampas 4 buah kenderaan darat dan 1 kapal. Ops Benteng juga mengadakan 280 SJR semalam ataupun Sekatan Jalan Raya. Ops sanitasi awam semalam sebanyak 74 ops sanitasi dilakukan yang meliputi 36 zon merah, 2 zon jingga, 6 zon kuning dan 5 zon hijau di seluruh negara. Manakala bagi kuarantin wajib secara kumulatif sejak 24 Julai 2020 seramai 195,229 individu telah pulang ke tanah air dan kesemua ditempatkan di 73 hotel dan 9 institut latihan awam serta institut pengajian swasta di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini sebelum saya masuk ke penutup, saya juga ingin memaklumkan bahawa memandangkan kes yang mendadak seperti hari ini, kita sudah pun mengumumkan bahawa rentas negeri, rentas negeri tidak dibenarkan. Dan ianya juga meliputi yang tidak dibenarkan, yang digantung kebenarannya, termasuklah aktiviti pelancongan daripada PKPP, kawasan PKPP, negeri PKPP ke kawasan PKPP yang lain melalui gelembung perjalanan domestik yang sebelum ini dibenarkan. Jadi mulai sekarang mesyuarat telah bersetuju bahawa gelembung perjalanan yang dibenarkan tersebut juga digantung kebenarannya dan akan diumumkan untuk meneruskan apabila sampai masanya nanti. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan sekatan sementara ke atas pengembara
warga India serta penerbangan dari India untuk masuk ke negara kita bagi mengekang penularan varian baru COVID-19 daripada negara tersebut. Walaupun baru-baru ini timbul berita yang diedarkan, yang disebarkan bahawa terdapat beberapa penerbangan membawa penumpang dari India tiba ke KLIA dan pihak Malaysia Airport Berhad telah pun membuat kenyataan, malah Menteri yang berhormat, Menteri Pengangkutan juga telah membuat penafian kerana tidak ada penerbangan yang membawa penumpang setelah kita menyekat kemasukan pesawat daripada India. Yang ada tiba hanyalah pesawat kargo yang tidak melibatkan penumpang. Perkara ini telah pun diperjelaskan dan pihak yang mendakwa tersebut telah pun membuat permohonan maaf. Dan baru-baru ini berhari-hari timbul kiriman di dalam media sosial, WhatsApp group dan sebagainya yang mengatakan kerajaan akan membuat total lockdown PKP seluruh negara, setiap negeri di seluruh Malaysia, dan akan bermula kononnya pada minggu ini. Kita telah pun menafikan, MKN telah pun menafikan perkara tersebut. Yang saya nak sebutkan hari ini bahawa masih banyak berita-berita palsu yang diedarkan. Jadi saya sangat berharap kepada kita semua, rakyat Malaysia, jangan percaya kepada berita palsu dan kita juga menjadi penyebar kepada berita palsu tersebut. Kerana dari segi undang-undang, bukan saja yang memulakan berita palsu tersebut adalah salah, tetapi yang menyebarkan pun salah dan boleh diambil tindakan undang-undang. Jadi sila semak sebelum kita sebarkan. Kalau yang berkaitan dengan PKP, negeri mana, kawasan mana yang nak diisiakan PKP, tentulah melalui pengumuman yang dibuat oleh saya selaku yang menjaga perkara yang berkaitan dengan bukan kesihatan, dan jika perkara yang berkaitan dengan kesihatan sama ada diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ataupun Menteri Kesihatan sendiri. Hari ini sudah banyak diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan akhir-akhir ini. Jadi pihak yang tertentu saja yang mewakili kerajaan yang boleh mengumumkan. Selagi tidak ada pengumuman daripada saya tentang kawasan-kawasan yang di lockdown dan sebagainya, yang dikenakan PKP dan sebagainya, atau PKPB, PKPP dan sebagainya, ianya boleh dianggap sebagai berita palsu. Jadi kalau tak ada pengumuman, tidak ada. Walaupun diedarkan mengaku daripada pihak kerajaan dan sebagainya, ianya adalah berita palsu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya kepada berita-berita yang tidak sahih seperti ini, dan sebelum sebarkan sila cek ataupun sila semak kesahihan dan kebenaran berita tersebut. Jangan kita menjadi penyebar. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Dr. Sri, Farhan Kedua Nama. Berkenaan dengan pengumuman PKP di 6 daerah di Selangor, adakah arahan work from home akan dikuatkuasakan untuk ke-6 daerah terbabit? Ya. Yang pertamanya ada dua work from home ni, kaki tangan kerajaan ataupun perkhidmatan awam dan juga swasta. Untuk perkhidmatan awam, pihak kerajaan akan mengumumkan, manakala bagi pihak swasta, saya percaya MITI yang akan umumkan. Jadi kita tunggulah keputusan dan pengumuman daripada kedua-dua pihak ini. Okey? Soalan kedua saya berkenaan dengan rentas negeri.
Sebelum ni KPM memaklumkan pelajar berasrama dibenarkan pulang beraya mulai 6 Mei ini kecuali di kawasan PKPD. Jadi memandangkan ada kawasan sudah dikenakan PKP dan rentas negeri dan daerah pun tidak dibenarkan, adakah syarat tertentu bagi ibu bapa yang akan mengambil anak ini akan dikenakan? Mungkin ada hanya seorang sahaja yang dibenarkan, bagaimana? Seperti kita tahu, mereka mulakan pada 7 bulan kalau tak silap saya. Kalau di Selangor, PKP dah bermula berkuat kuasa 6 bulan. 2 hari daripada sekarang. 6 bulan. Jadi mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan ibu bapa terus untuk mengambil anak mereka walaupun 7 bulan sudah pun PKP sudah beroperasi. Tetapi dari segi SOP dan sebagainya akan diumumkan oleh Kementerian Pelajaran. Oleh KPM oleh Kementerian. Jadi kita tunggulah. Detail SOP itu akan diumumkan. Tapi kita dah benarkan. Walaupun dah lebih 1 hari. Kemudian ini berkenaan dengan aktiviti pelancongan yang saya sebut tadi telah digantung, tetapi adakah aktiviti pelancongan di kawasan PKPP dalam kawasan itu dibenarkan ataupun memang tidak? Di dalam kawasan itu kerana rentas daerah di dalam negeri itu masih boleh beroperasi seperti biasa, ianya tidak terjejas. Yang tadi adalah rentas negeri. Kalau di dalam negeri PKPP memang rentas daerah dibenarkan. Jadi mereka boleh meneruskan aktiviti pelancongan di dalam negeri PKPP saja. Boleh. Ya. Okey. Baik, terus soalan saya yang terakhir juga berkenaan dengan rentas negeri. Datuk Seri dah sebut sebentar tadi rentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi mungkin akan adakah pengecualian kepada mana-mana pihak, khususnya mereka-mereka yang terkenal ini, kan, untuk merentas negeri, sebab kita tak mahu lagi berlaku rentas negeri melibatkan orang-orang kenamaan, orang-orang yang terkenal bagi alasan yang mungkin tidak munasabah, nak ke Melaka membeli cincau misalnya, nak ke Penang beli pasambok misalnya. Mungkin Datuk Seri boleh beri jaminan dan penjelasan yang tegas kepada semua rakyat Malaysia supaya patuh pada SOP ini dan tiada sesiapa sahaja diberikan kelonggaran untuk rentas negeri. Terima kasih, Datuk Seri. Okey, kuasa untuk menahan sesiapa yang merentas negeri adalah kuasa yang diberikan kepada pihak polis di Sekatan Jalan Raya. Jadi saya percaya tidak ada pengecualian dari segi soal rentas negeri kecuali beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Tetapi perlu juga mendapat kebenaran daripada polis. Bagi contoh ada kematian keluarga, ada sakit yang nazak sehingga nazak sebagai contoh. Itu masih dibenarkan rentas negeri. Tetapi yang lain, kalau kes-kes lain sekalipun, kuasa yang membenarkan adalah kuasa polis. Isi borang ke balai polis dan mohon kebenaran daripada polis. Ya, tetapi saya dipahamkan, kadang-kadang dari segi kesahihan tu yang kadang-kadang berlaku menyebabkan pihak polis tidak membenarkan. Saya dimaklumkan untuk weekend, ujung minggu, permohonan untuk rentas negeri sehingga mencecah 40,000 sehari. Jadi kadang-kadang polis pun fikir juga. Kadang-kadang polis tidak membenarkan kerana pihak polis kadang-kadang kurang yakin dengan alasan yang diberikan. Tapi walaupun seperti saya kata tadi, kuasanya telah kita berikan kepada pihak polis, maka polislah yang akan membenarkan atau tidak membenarkan. Okey? Satu lagi yang terakhir berkenaan dengan suntikan vaksin, bagi mereka yang perlu merentas negeri untuk mendapatkan suntikan vaksin perlu sediakan surat ataupun bagaimana? Macam mana? Bagi mereka yang perlu mendapatkan suntikan vaksin dan perlu merentas negeri ataupun daerah perlukan surat. Ya, itu telah pun diputuskan lebih awal lagi. Dah lama dah kita putuskan. Alright. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Kati, tak boleh makan. Apa kata kita buat TikTok? Boleh je. Okey, sekejap Kati dari sini Okey, sebelah sini. Okey, cantik. Simpan. Takkan bulan puasa pun kau nak TikTok lagi. TikTok ni penting. Perkembangan terkini tau. Mim. Kau pesan tak? Macam tu. Tu macam meme kan? Mana? Kat situ. Oi, tunduk Kati tunduk. Oi, dia buat apa tu? Ni ada something ni. Itulah, dia kasi hitam kat situ tu. Tengok, menyorok lagi. Aku rasa kau ada idea lah nak buat apa. Jom. Sibuk Kati, tunggu. Lari Kati, lari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Jin. Aku pun lapar juga. Aku tak buat apa, tapi kalau lapar makanlah nasi. Asyik baik aku mimpi lah. Mimpi rupanya. Nasib kau lah belas hitam. Aku tak nak ada belas hitam. Biar hati aku putih lah. Mari bertemu kembali. Sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Atikah Maziah Mukhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej syarta angin semasa, di mana diperhatikan angin masih lagi bertiup dari arah timuran dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Dan keadaan angin seperti ini lazimnya boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap di sekitar bahagian pesisir pantai timur Semenanjung pada waktu pagi dan juga melibatkan bahagian tengah dan juga barat Semenanjung pada waktu petang. Dan melalui paparan imej gemar radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta rebut petir yang berlaku sejak dari awal tengah hari tadi masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan negeri-negeri di sekitar bahagian utara Semenanjung dan juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan sedikit di negeri Johor. Melalui paparan imej satelit semasa pula, diperhatikan masih lagi terdapat kelompok awan aktif yang agak tebal melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan yang dijangkakan masih lagi boleh bergerak masuk ke kawasan daratan pantai timur Semenanjung dan sekaligus boleh memberikan keadaan cuaca lembap menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta rebut petir hanyalah tertumpu melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan sandakan negeri Sabah. Dijangka masih lagi boleh bergerak memasuki kawasan pantai barat negeri Sabah dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang awal malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Maziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik saudara, siaran berita wilayah di TV1 akan berakhir di sini, namun anda boleh terus mengikuti perkembangan berita wilayah di saluran berita RTM My Freeview 123. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Pusat Latihan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP berupaya membantu Sabah meneroka industri aeroangkasa bernilai tinggi. Itu antara fokus berita dari negeri di bawah bayu. Langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Muhammad Syahrizam Awang. Baik, terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Latihan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Aerospace berupaya membantu Sabah merintis jalan meneroka industri aeroangkasa bernilai tinggi sekaligus menjadi negeri berpendapatan tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Han berkata, ia merupakan pusat pembangunan tenaga kerja sektor penerbangan yang berkemahiran dan berkemampuan tinggi. Datuk Yaakob yakin anak tempatan di negeri ini akan merebut peluang latihan kemahiran yang ditawarkan Pusat Latihan KKIP Aerospace yang dijangka dibuka sekitar September ini. Dalam sekali intake boleh melatih dalam 250 orang pelajar dalam satu intake. Dan kalau kita lihat dari segi kemudahan, penginapan, classroom, praktikal sangat-sangat berkualiti tinggi. Satu industri yang baru dan berpotensi kepada negeri Sabah. Datuk Yaakob yang ditemui ketika lawatan ke KKIP Aerospace Sepanggar berkata, kerajaan negeri memberi perhatian serius terhadap pembangunan industri aeroangkasa di negeri ini. Industri berkenaan dijangka menjana perolehan hingga 55.2 bilion ringgit menjelang tahun 2030, penambahan sebanyak 245% berbanding 16 bilion ringgit pada tahun 2019. KKIP Aerospace yang merupakan anak syarikat KKIP Sendirian Berhad merupakan yang pertama di negara ini menawarkan lesen berganda pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan program lesen penyelenggaraan pesawat terbang. Penggemar mangga harum manis di Sabah kini dapat menikmati buah di bawah khusus dari negeri Perlis menerusi kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan platform e-dagang ASF Farm. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kerjasama untuk membawa buah berkenaan ke negeri ini disambut baik. Beliau yakin ia akan turut membuka peluang kepada buah-buahan keluaran Sabah dipasarkan ke luar negeri. I see this as a new platform to export and expand our markets. Sooner or later we want to see like Perak or whatever, Pamelo, Bambangan, Rangsa, to be exported not just in Semenanjung but also to the world. Datuk Dr. Jeffrey bercakap dalam sidang media AirAsia Farm Harum Manis di Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Pengurus Besar AirAsia Farm Sabah, Moran Shun Mukanatan, pihaknya akan mendirikan sebuah gudang seluas 6,000 kaki persegi di Kota Kinabalu. Ia berfungsi sebagai pusat agri digital 3 dalam 1, merangkumi kemudahan rangkaian sejuk, ruang pejabat dan ruang latihan untuk petani dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah. Katanya strategi platform e-dagang berkenaan adalah untuk terus bekerjasama dengan petani, pembekal dan cabang logistik bagi memastikan hasil tani segar yang berkualiti untuk diekspor. Pusat Khidmat Parlimen Libaran giat menyantuni golongan memerlukan dalam bulan mulia ini. Terbaru, Pusat Khidmat itu menyalurkan bakul makanan beserta bantuan kewangan kepada pihak masjid serta bubur lambuk dan kurma kepada asnaf, rumah anak yatim, pusat tahfiz dan sekolah pondok di kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata aktiviti bertujuan meringankan beban mereka yang memerlukan akan diteruskan sehingga Aidilfitri ini. Hari ini juga kita telah anggarkan untuk memberi sumbangan sebanyak 500 orang asnaf dan lain-lain, 500 kurma dan 500 juga bubur lambuk. Di samping itu, bila kita melawat ke masjid-masjid ini, kita bagi bantuan sumbangan keuangan untuk masjid. Datuk Zakaria ditemui RTM ketika pengagihan bubur lambuk, kurma dan bakul makanan di Masjid Al-Aman, Kampung Sungai Kapur, Sandakan. Penerima terdiri golongan asnaf dari Kampung Sungai Kapur, Kitagas, Jaya Bakti, Ulu Dusun, Garinono dan Kampung Pertanian Batu 25.
Terdahulu, pengagihan sama turut dilaksana melibatkan pesantren Nurul Ihsan, Rumah Amal Selawat Nabi dan Pusat Pengajian Darul Hasanah Batu 12. Datuk Zakaria berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan GLC akan turut tampil membantu golongan asnaf di kawasan tersebut. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan patuhi SOP khususnya menjelang musim perayaan ini. Kembali bersama Ifah Hazim di Angkasa Puri. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Syahrizam. Sebuah hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan dibuka di Kapit bagi membantu pesakit mendapat rawatan kesihatan yang tidak melibatkan COVID-19. Perinciannya kita bersama Vanessa Mering yang bersedia di Kuching. Silakan Vanessa. Terima kasih Ifah dan salam sejahtera. Sebuah hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM dirancang untuk dibuka di Dewan Masyarakat Melayu Kapit iaitu terletak kira-kira 5 km dari Hospital Kapit. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan medianya memaklumkan ia susulan kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba semalam mengenai perbincangan bersama Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan Hospital Medan di Sarawak. Menurut kenyataan itu, tugas dan peranan Hospital Medan ATM adalah untuk membantu pesakit di kawasan Kapit mendapatkan rawatan kesihatan yang bukan melibatkan jangkitan COVID-19 seperti Hospital Medan ATM yang didirikan di Tawau, Sabah. Bagi tujuan penubuhan Hospital Medan itu, sepasukan pegawai dan anggota Kor Kesihatan Diraja ATM telah diatur gerak ke Kapit pada Ahad lepas bagi meninjau keadaan dan keperluan bagi mendirikan Hospital Medan ATM. Sepanjang berada di Kapit, kumpulan tinjauan terbabit mengkoordinasi keperluan bersama pihak berkuasa tempatan termasuk berkaitan perancangan atau gerak anggota dan aset perubatan. Menurut kenyataan itu lagi, Hospital Kapit merupakan hospital daerah berpakar yang mempunyai kapasiti terhad. Bilangan kes positif jangkitan COVID-19 yang meningkat mendadak di kawasan itu menyebabkan hospital berkenaan menghadapi kekangan menampung jumlah pesakit dalam satu masa. ConocoPhillips Sarawak Sdn Bhd mengesahkan satu insiden yang berlaku pada kira-kira pukul 2.45 petang semalam. Ia membabitkan sebuah pelantar penggerudian minyak Naga 7 yang terletak di Salam 3 berdekatan dengan perairan Sarawak yang mengalami kerosakan dan tenggelam. Kenyataan media yang dikeluarkan ConocoPhillips Sarawak mengesahkan bahawa semasa insiden berlaku, pelantar Naga 7 mulai condong dan arahan untuk mengosongkan pelantar telah dikeluarkan. Pasukan tindakan kecemasan syarikat terbabit telah digerakkan ke tempat kejadian, manakala pihak berkuasa yang berkaitan juga telah dimaklumkan. Menerusi kenyataan itu, keutamaan dan perhatian syarikat berkenaan ialah keselamatan para pekerjanya. Syarikat tersebut memaklumkan semua mangsa insiden tersebut telah selamat dipindahkan dari pelantar Naga 7 dan kembali ke Miri. Syarikat tersebut juga mengesahkan pada pukul 7.45 pagi tadi pelantar Naga 7 telah tenggelam. Tiada kecederaan atau kerosakan persekitaran yang dilaporkan. Anggota bomba dan penyelamat di Miri diingatkan terus melaksanakan tugas dan amanah mereka dengan telus dan jujur dalam membantu masyarakat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng, Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Hamdani Madun berkata, ini sekaligus menjadikan pasukan itu sebagai tonggak keselamatan di mata masyarakat. Biarpun mendepani banyak cabaran khususnya dalam pandemik COVID-19, setiap anggota bomba perlu terus kental melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2021 pada hari ini. Semoga kita terus tabah menjalankan amanah rakyat dengan ikhlas dan bersemangat. Semoga Malaysia bebas daripada pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian bersempena sambutan Hari Bomba Sedunia 2021 di Miri. Bagi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Nia, penolong penguasa bomba Francis Aceh Anak Angai, seluruh lapisan masyarakat perlu berganding bahu mendepani pandemik COVID-19. Saya, Francis Aceh Anak Angai, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Nia, ingin mengucapkan Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia kepada semua warga bomba di seluruh Malaysia. Dengan kesempatan ini, saya berharap agar kita semua dapat bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Kita pasti boleh.
Bersempena sambutan tersebut, Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kana 1 Lau Poh Kiong menyampaikan sijil perkhidmatan terpuji daripada Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri kepada Penolong Pengarah Kanan Bomba Muhammad Suhaili dari bahagian penyiasatan kebakaran Zon 6 Miri dan Pegawai Kanan Bomba 2 Timothy dari Unit Udara Bomba Pangkalan Miri di Miri. Kami daripada Balai Bomba dan Penyelamat Negeri mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2021. Selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia 2021. Bomba Tonggak Penyelamatan Negara. Baiklah, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Pengusaha teksi di lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM akur dengan kekurangan pelanggan selain turut berusaha mencari pendapatan sampingan. Itu antara paparan berita dari Terengganu. Perinciannya bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih. Mencari pekerjaan sampingan bagi menambah pendapatan antara yang terpaksa dilalui beberapa pengusaha teksi yang beroperasi di lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM Kuala Nerus. Ini kerana hasil pendapatan yang diperolehi hanya sekitar 60% iaitu hampir RM500 sebulan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac tahun lepas berbanding RM2,000 atau RM3,000 sebulan sebelum ini. Rata-rata pengusaha teksi di LTSM terpaksa akur dengan kekurangan pelanggan ditambah lagi dengan pergerakan rentas negeri yang tidak dibenarkan. Selain berdepan cabaran bersaing dengan perkhidmatan e-hailing yang semakin menjadi pilihan penumpang, justru itu kebanyakan pengusaha teksi di sini terpaksa mencari jalan lain dengan berniaga bagi menampung keperluan harian. Mana teksi terjejas sikit lah sebab mesin ada orang kan, tak ada orang ramai, pacar-pacar pun tak ada yang datang kan. Jadi kak setakat hari ni kak berniaga sikit-sikit kecilan di rumah. Niaga apa kak? Buat jualan masak lauk. Semenjak daripada PKP 01 yang hari tu bulan 3, pendapatan memang terjejas sangat-sangat sehingga susu anak pun saya tak dapat nak beli. Terpaksa saya membuat kerja lain. Itu kerja pasang sliding door di Marang. Sebelum PKP dalam satu hari tu dapatlah, kalau pergi bandar tu 4 terik 5 terik satu hari dapat daripada pagi sampai ke malam. Berapa pendapatan? 150 lah kalau macam 5 terik. Sekarang ni RM30. RM30 satu minggu. Menurut Pengerusi Persatuan Teksi Melayu LTSM Rostam Mokhtar, mereka berharap agar sentiasa mendapat sokongan kerajaan membantu pengusaha teksi untuk terus bernafas. Okey, disebabkan COVID-19 ini, banyak yang pemandu teksi perlu membuat part-time, contohnya kerja potong ayam, ada yang kerja kontrak dan sebagainya. Jadi harapan saya, semoga kerajaan sentiasa memandang serius pada persatuan kami dan membantu sebaik mungkin untuk persatuan kami. Majlis Ramah Mesra bersama Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali memberi sedikit keceriaan kepada pengusaha teksi LTSM apabila mendapat bantuan one-off sebanyak RM200 seorang. Ia sekaligus meringankan beban ditanggung para pengusaha teksi dalam membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Lebih menggembirakan juga bila mereka turut menerima bantuan berupa keperluan dapur pada setiap bulan. Program Lemari Kasih Ramadan yang diperkenalkan Hospital Besut memberi manfaat kepada pesakit, penjaga, orang awam dan juga kaki tangan hospital. Penganjuran program itu menyediakan juadah berbuka puasa dan sahur kepada hampir 500 penerima berbanding hanya 50 orang sejak dilancarkan pada 2017. Pengarah Hospital Besut Dr. Nur Iliani Hasbullah berkata program ini sentiasa mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk pemimpin masyarakat, usahawan, badan bukan kerajaan dan individu yang sama-sama tampil menghulurkan sumbangan.
Pandemik COVID ini juga membawa satu kesedaran lah kepada masyarakat kita bahawa petugas kesihatan tak lupa juga lah kepada pesakit dan waris, mereka memerlukan bekalan untuk terutamanya di bulan puasa ini berbuka dan bersahur kerana untuk mengurangkan mereka keluar daripada hospital untuk membeli makanan dan sekaligus mengurangkan risiko lah jangkitan COVID-19. Saya rasa program Makan Kasih ini sangat berguna dan sangat berfaedah bagi petugas-petugas, terutamanya semasa waktu buka puasa dalam keadaan yang sibuk, memang petugas tidak sempatlah untuk mencari makanan. Dengan adanya program Lemari Kasih ini, petugas-petugas dapat berbuka puasa dengan juadah-juadah yang telah disediakan. Jadi maknanya kuranglah bebanan mereka untuk mencari makanan pada waktu itu. Memang tidak sempatlah, terutamanya di Kejabatan Kecemasan, memang kes kecemasan datang tanpa mengira masa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Terengganu akan melakukan rondaan sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. 17 kawasan panas telah dikenal pasti membabitkan Jalan Raya Bandaran, Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya. Pengarah JBPM Terengganu Penolong Putrajaya Bomba Mat Hilman Abdul Rashid berkata 120 pegawai dan anggota dari 17 balai seluruh negeri akan ditugaskan bermula 11 hingga 16 Mei ini. 25 jentera juga bersiap sedia melakukan rondaan termasuk kenderaan utiliti. Seperti mana biasa, kita akan membuat rondaan di kawasan-kawasan yang tinggi kemalangannya, hotspot ini, seperti di Jalan Persekutuan, Lebuh Raya, LPT2 tu, kemudian di kawasan Setiu, kawasan Tungun, Kertih atau Abang tu, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Sempena sambutan Hari Bomba Sedunia 2021 hari ini, beliau berharap warga bomba negeri diberi kekuatan untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, kami mengucapkan Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2021. Laporan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi. Saudara, laporan dari Terengganu itu menutup berita wilayah hari ini. Jangan lupa daftarkan diri anda untuk vaksinasi COVID-19 dan dapatkan maklumat vaksin daripada sumber sahih. Terus patuh SOP pencegahan COVID-19, lindung diri, lindung semua. Saya Fahazim, Assalamualaikum dan salam hormat.